Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memulakan kuliah maghrib kita di malam Sayyidul Ayyam, malam segala penghulu malam, malam Jumaat yang penuh berkat dan dirahmati ini, dengan sama-sama membaca Ummul Kitab dan kita sedekahkan kepada kedua ibu bapa kita. Andainya ibu bapa kita masih hidup lagi, Allah Ta'ala berkati kehidupannya, Allah Ta'ala tetapkan imannya untuk beribadat pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi kesihatan untuk beribadat pada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala pelihara diri ibu bapa kita dan mengakhiri hayatnya dalam kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Andainya ibu bapa kita telah kembali ke rahmatullah, di malam Sayyidul Ayyam ini kita sedekahkan Fatihah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lapangkan kuburnya, Allah Ta'ala ringankan seksa kuburnya, dan Allah Ta'ala pilih ruh kedua ibu kita menuju ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ku mulai kitab ini dengan Allah yang amat murah pada memberi rezeki akan segala hamba-Nya yang mukmin dan juga kafir dalam negeri dunia, lagi yang amat mengasihani akan segala hamba-Nya yang mukmin di dalam negeri akhirat. Pengarang kitab Al-Mawa'isul Badi'ah ini memulakan penulisannya dengan menyatakan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim Allah Ta'ala. Sifat Ar-Rahman Allah Ta'ala beri berlaku. Mu mukmin ke, mu kafir ke, aku berlaku sifat Ar-Rahman. Sama ada mu deraka kat aku ke, mu tak deraka kat aku ke. Mu turut Nabi aku ke, mu tak turut Nabi aku ke. Mu tidak jadikan contoh Nabi aku untuk ikutan dalam hidupmu ke apa dia. Aku berlaku sifat Ar-Rahman aku. Malah orang tak mai masjid lebih senang kaya pada kita. Orang tak mai masjid, orang tak semaya, nampak lega dia pada kita. Orang hok lawan hukum akam Allah Ta'ala, nampak dia domasi ekonomi. Dia lebih ke depan dari sudut keduniaan bandingkan kita. Allah Ta'ala bagi sifat Ar-Rahman dia di belakang. Tapi sifat Ar-Rahim Allah Ta'ala tak beri semua. Allah Ta'ala beri kepada orang-orang yang beriman sahaja. Atas dasar sifat Ar-Rahim Allah Ta'ala lah, malam ni muslimin muslimat kita boleh berada di rumah Allah Ta'ala. Sifat Ar-Rahim Allah Ta'ala lah, Allah Ta'ala mengasihini orang mukmin. Kerana orang yang beriman dengan aku sahaja yang boleh melangkah kaki mari ke masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Allah Ta'ala ayat. Orang yang boleh meramaikan dengan semaya Jumaat, menghidupkan masjid, menghidupkan rumah aku dengan pelbagai-bagai, supaya rumah aku ini menjadi tumpuan orang.
Rumah aku jadi hebat. Rumah aku ini tempat orang menjadikan rujukan sebagainya. Dan memulakan kehidupannya di rumah aku. Itulah sebenarnya orang beriman dengan aku. Orang yang betul-betul memikirkan tentang iman dia, dia akan berulang-ulang mari rumah aku. Wal yaumil akhir, inilah petanda dia ingat kematian. Kalau dia tak ingat kemati, membujur lalu melintang patah. Sedar atau tidak kita kecek, kita akan katakan, nak gapo lagi kita? Kata pergi masjid lagi tak ada lah kita. Kalau dengan umur kita ni kita tidak ulang-ulangi mai ke masjid jemaah, mai dengan orang ngajar, gapo lagi kita? Nak mati esok lusa dah. Bapa kita kecek kita? Kerana kita percaya dan yakin wal yaumil akhir. Kerana kita tahu ada hari pembalasan, sebab itu kita tahu kita ni mati. Sebab itu kita kecek lagu itu. Percakapan kita itu adalah cetusan daripada iman yang ada dalam hati kita, yang menyebabkan kita boleh melangkah mari ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Mari ke rumah Allah taala asbab saja dengan kakah lain. Tetapi hakikatnya kerana imanlah yang kita boleh mari ke rumah Allah taala. Walaupun kita usul setara mana, walaupun kita semaya duduk tak boleh nak berdiri, walaupun kita semaya duduk atas kerusi, kita tengok kepada fizikal kita tak siapa ke masjid. Tetapi kerja Allah Subhanahu wa taala bila dia jemput kita, walaupun jauh berkilo-kilo pun kita akan sampai. Tetapi bila Allah Ta'ala tidak bagi sifat Ar-Rahim dia kepada kita, duduk kiri masjid, kanan masjid, belakang masjid, depan masjid, Allah Ta'ala tak akan jemput kita. Kita kena beringat muslimin muslimat, jangan widai Allah Ta'ala tidak bagi sifat Ar-Rahim dia kepada kita. Kita berasa kita kecek, penanda Allah Ta'ala suka kita, berkat hidup kita, tengok kita cari makan. Kita miliki segala-galanya. Kita meletakkan itu sebagai tanda Tuhan sayang kita. Kita kata. Tetapi walhalnya sebenarnya di sebalik itu Allah Ta'ala bagi sifat Ar-Rahman saja kamu. Tetapi Allah tidak bagi sifat Ar-Rahim. Alangkah beruntungnya orang yang dapat sifat Ar-Rahman dalam masa yang dapat sifat Ar-Rahim. Sebab itu kalau kita amati kutubah jemaah muslimin muslimat semua, di akhir kutubah yang pertama itu, dalam harta kita ada harta orang lain. Nampak? Allah Ta'ala bersifat Ar-Rahman. Kalau mu memahami hakikat tu, Allah Ta'ala bagi sifat Ar-Rahim kamu, maka sudah tentu kamu akan mengeluarkan zakat. Pasal mu tidak merasai hakmu yang solid satu persatu. Bahasan tentang Ar-Rahman Ar-Rahim ini cukup luas, memadailah sebagai mukaddimah. Kamu nak sapanya di bawah tu nanti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala pujian bagi Allah yang memiliki sekalian alam. Kita tak usah babi dada lah. Allah Ta'ala yang memiliki segala-galanya. Bila Allah Ta'ala memiliki segala-galanya, perintah Allah Ta'ala dijunjung dan ditaati. Malah ni yang nak lontarkan kepada muslimin muslimat semua. Sejauh mana Maliki Yaumiddin, raja segala raja-raja di hari kiamat nanti, ada dalam hati kita. Minta maaf kalau mencontohkan. Fardu takdir lah. Petang tadi
Wakil daripada istana mai royak ke Tok Imeh. Tok Imeh pagi esok tuanku suruh pergi ngadat dia pukul 9 pagi. Di Balai Besar depan Masjid Muhammadi. Sedangkan Tok Imeh ada komitmen pagi esok nak baik wahana. Kak sudah diedar 3,000 dah. Nak tunggu esok dah. Boleh Tok Imeh royak ke wakil daripada istana. Royak ke tuanku lusa dia. Pasal esok aku nak baik wahana aku. Mana Tok Imeh? Berani Tok Imeh kata gitu. Nak tak nak, tempuh hantar mikir. Titah perlu dijunjung. Dalam kepala Tok Imeh nak ayat mikir siapa dia yang akan kala ganti pagi esok urusan kenduri. Anak sulung, pak saudara. Siapa saja yang dia merasakan boleh tolong dia. Royak kat retina dia. Esok tu aku panggil di istana pukul 9. Berani bini Tok Imeh kata la ilaha illallah, pun tak ada hari lain. Dia mau nak duduk Kelantan kau? Sahur. Bukan kata gitu, sahur pula. Allah. Abang, tu aku panggil. Hebat abang. Habis orang dia royak. Orang tak tanya pun dia royak. Hak di rumah tu aku panggil tu. Orang tak dengar pun dia kata, dengar kau kawan royak ni. Tok Imeh, tu aku panggil esok. Esok ke orang mari kenduri rumah dia, orang tanya mana tuan rumah Tok Imeh. Orang kata apa Tok Imeh tak ada, tu aku panggil di istana pukul 9. Ada orang ramai kata ke dia. Boleh datuk dah tu aku. Boleh datuk dah Tok Imeh. Kalau tidak tak panggil. Mesti positif. Pasal apa gaja panggil? Junjung. Alhamdulillah. Raja segala raja Maliki Yaumiddin panggil setara mana? Tu dia. Pada honing malam ni boleh klik tu. Tak ke hot tu ya ustaz. Ambo fikir ambo, tuan-tuan fikir tuan-tuan. Sebab itu kita jawab, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah. Tak adalah jemputan panggilan yang paling komplit. Tak boleh nak ogeh kira apa. Wassalatil qa'imah. Nak tak nak mesti mendirikan solat. Kalau raja dunia setara tu kita junjung, alhamdulillah. Tapi raja segala raja panggil kita sedangkan kita tidak ada unsur syar'i musyaqqah, setara mana tuan-tuan? Nak cek setara mana Allah ada dalam hati kita. Baru kita berasa. Tuanku pun boleh terima. Bapa Tok Imeh tak boleh mari. Tuan Tok Imeh usul terletak atas katil. Tok Imeh tak boleh jalan kalau tak ada orang mari ambil. Tuanku tahu. Bila dia tunggu pagi esok, dia tanya orang istana. Bapa Tok Imeh tak mari. Tentu orang istana akan royak ke tuanku. Tok Imeh usul tuanku. 3 hari dah tak boleh bangun. Tuanku nak murka. Sudah tentu dia akan nak pergi ziarah kita pula. Nak pergi ziarah Tok Imeh pula. Maknanya dia tahu kita ada masyaqqah. Ada unsur syar'i. Lebih-lebih lagi Allah Subhanahu Wa Taala. Duduk di sekitar masjid perumahan. Kalimah azan dilaunkan, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Ada rasa sensitiviti tak dalam hati kita? Pakat-pakat fikir belakang. Setara mana kita?
Bo nak pakai gini ngekor teteh boleh buat. Go ni jangan cukup, panjang selalu. Go ni kat dapat rawah banyak. Boleh pakai. Tapi kakah dalam. Bila disebut kalimah Allahu Akbar, setara mana? Setara mana? Muta era, muat McDonald, awak tak erti gitu. Muktu kata haki. Sebab itu kalimah azan Allahu Akbar disebut 4 kali. Berbeza dengan kalimah lain, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua. Azan Allah Taala sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, diulang 4 kali. Dari aku ulang acak 4 kali pun tak erti. Tak erti lagi. Tak ada yang teruk. Tak erti-erti. Aku ayat tu kan. Aku yang maha besar. Nampak kakak lain lebih besar pada aku. Kalau awak contoh kata di tueku, tak adalah titah yang paling besar sekali di dunia. Dalam satu negeri lah titah tueku. Siapa dia bangi nak protes, nak kata dia? Pasal kita tahu dia raja. Sememang begitu kita di dunia. Tapi aku kata aku yang maha besar, mau tak erti. Setara ni yang mu dengan aku. Inilah benda yang paling kita takut muslimin muslimat semua. Seperti yang selalu hamba ayat dalam kuliah hamba. Seorang guru pondok, anak murid ramai, beratus ribu. Bila sudah semaya subuh, wirid-wirid, dia zikir la ilaha illallah. Cuba bayangkan beratus ribu orang dalam satu nada seiring kata. Tentu pagi waktu sunyi tu suara tu bunyi solid, diri boleh tekak. Mih-mih kalau ada Yahudi depan tu mampus si telur. Naik syekh sallallahu alaihi wasallam. Anak tok guru ni berasa senang hati. Pasal dia tengok anak murid dia duduk main la ilaha illallah. Kata-kata zikir itu. Dia ambil burung tiung, burung lebar seekor dia ajar. Sehingga burung tiung, burung lebar tu boleh kata-kata la ilaha illallah. Burung lebar, burung tiung ni bila dengar aja anak murid dia berzikir la ilaha illallah, mesti dia pun terbang mari duduk sebelah tu. Zikir kata. Sama naik anak murid dengan burung. Suka hati tok guru tu. Burung yang tidak ada akal aku boleh latih dan boleh hajar menyebut la ilaha illallah. Ni ke pula anak murid aku yang berakal. Rupa-rupanya Allah Ta'ala nak tunjuk ke tok guru tu tidak begitu, tidak begitu. Tanggapanmu itu meleset. Satu hari bila kucing mari tekuk burung yang diajar tu, bila burung tu nak mampu, tak tubik la ilaha illallah. Tubik suara burung asal. Rebah beleping tu guru. Bila rebah anak murid pun ambil cucu air berapa begini pun standar pergi ni. Anak murid bertanya, Tok guru tak sihat ke? Tok guru ada masalah ke dia? Dia kata tak. Aku takut puak-puak mung jadi super burung tadi. La ilaha illallah berada di bibir mulut sahaja. Tetapi tidak sampai sini. Bila dekatmu nak mati, tidak keluar la ilaha illallah. Tetapi akan keluar gapo dia yang ada dalam hatimu. Gapo dia seharian mu fikir. Gapo dia yang menjadikan kehidupanmu itu keutamaannya gapo dia. Sehari tengah hari mu duduk. Itulah kakak akan tubik bila mu dekat nak mati.
tidak akan keluar la ilaha illallah. Aku takut popokmu jadi super burung. Walaupun kumandang azan begitu merdu sekali, tak adalah panggilan yang paling komplit sekali, tapi mu buat tak erti. Sebab di dalam hatimu tidak ada Allah. Dalam hatimu tidak ada Allah. Kalau dalam hatimu ada Allah, sudah tentu kamu akan berlaku tindakan. Rasa sensitiviti itu akan melonjakkan, menyebabkan mu akan bertindak, mu akan pergi ke tempat panggilan itu. Mudah, simple ya tuan-tuan. Kalau sekadar mu nak kata I love you Allah, mu boleh sebut. Tapi mana bukti yang menyatakan mu cinta, rindu dan kasih pada aku? Mana bukti? Zuhur tak mari, asar tak mari, maghrib isya kadang-kadang bermusim, subuh pun terpaksa kena buat program yang begitu rat hari ini. Menjumaatkan subuh, terpaksa kena fikir lagu tu nak erek orang biar mari sembahyang subuh. Setengah-setengah masjid terpaksa diadakan cabutan nombor petua. Kena gula-gulakan dengan benda lagu tu. Nak menarik orang biar mari sembahyang Jumaat. Baguslah, tak apa dah. Tapi nak royaknya. Lebar umur kita ni nak yakwi esok lusa kita berada di ambang kematian. Terpaksa lagi kena gula-gulakan dengan benda tu. Bukan salah buat tuan-tuan. Ini satu pendekatan yang baik. Uslub dakwah luah. Tapi kita fikir atas diri kita, aku ni terpaksa kena orang buat lagu tu baru nak pergi. Nak royak aku ni setara mana, sedangkan aku umur sekian ni, tah malam ni, tah dini hari ni, tah pagi esok, tah bila akan iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Dia tidak akan undur walaupun satu saat, dan dia tidak akan cepat walaupun satu saat. Tak mikir lagi kamu berada di ambang kematian. 70 kali sehari malaikat mari jengukmu. 70 kali sehari. Apatah lagi di usia seperti hamba. Mu tak mikir lagi. Mu tidak berasa sesuatu lagi dengan kalimah Allah. Kau mau berasa lagu mana? Mu nak jawab atas dunia ngata email, mu nak jawab dengan siapa dia boleh teh jawab. 1001 jawapan mu boleh jawab. Pasal mu pandai kecil. Orang kata kok ni, mu kata kok ni. Orang kata kok ni, mu kata kok ni. Ngelah kali bila mu tak boleh nak jawab, ikut kawan nak pergi tak save. Dia mau pilih apa? Aku boleh lain. Yalah tu tak boleh nak pergi ni. Kes lagi boleh jawab lagi. Agak-agak jawapan kita tak Allah Ta'ala terima ke tak tuan-tuan? Kita nak jawab dengan manusia boleh. Kita nak kata gitu, kata gini. Orang kata, oh padan pun. Oh, yo. Manusia angguk. Angguk seksa Allah Ta'ala angguk kau kita jawab. Bapa dia tak main sahu ya. Oh betul lah tahu. Anak natu kelip. Tak beramuk nak tinggal ke apa. Oh. Allah Ta'ala gitu. Coba nak. Orang rumah kita nama si A. Orang rumah kita. Amo bubuh nama si A lah orang rumah kita. Amo takut bubuh nama-nama ke petak orang rumah demo paruk lah. Amo percaya tak ada bini kita nama si A. Nombor pelik motor ada Datuk Kita pula si B. Nama Tok Daki si. Kita duk minai kedai. Saya kata, si A nak gimana tu? Kita petak selalu panjat tekuk-tekuk. Si A kawai apa ini? Apa? Bila orang sebut saja si A, tak tahu pasal si A ada dalam hati kita. Pada takdir si A itu si A kita sungguh, sudah tentu akan berlaku tindakan. Sama ada kita pergi kat dia, dia mari kat kita, kita panggil dia, akan berlaku interaksi.
pasal CE kita. Pada takdir kalau tidak CE kita pun, kalau orang sebut CE tak maknanya CE kawan kan? Order. Maknanya CE ada dalam hati kita. Bila orang sebut Allahu Akbar, kalau Allah ada dalam hati kita, mana? Mudah ya tuan-tuan. Kalau di usia supaya ni tak ada lagi, bobo ada tika-tika, setara tu ya kita. Sedangkan Allah Ta'ala Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tak ada lah. Dan dalam kitab ini banyak pengajaran. Di antara pengajaran yang pertama yang kita nak bincang malam ni ialah, berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tercengang aku bagi barang siapa yang yakin ia akan mati, maka betapa suka ia. Allah Ta'ala kata aku rasa pelik. Dia yakin mati, tapi sehari tengah hari dia banyak benda yang menghiburkan hati, banyak benda yang menyukakan dia. Otak aku rasa pelik. Daripada celak mata pagi tadi sampai kena tidur kelip, benda yang dia melakukan itu adalah benda yang boleh menghiburkan hati dia. Ia kena dengan nafsu dia, ia mengembirakan hati dia. Dia tak ada mikir sikit rabuk pun untuk aku. Tu aku rasa pelik, dia kata. Tercengang Allah Ta'ala. Dia yakin mati tapi dia banyak syukur. Bukan ngilah ada. Banyak kerjaan dia tu yang menjurus ke arah menyeronokkan dia. Celak mata pagi tadi. Kerjaan yang pertama yang mau fikir ke dia, kerjaan yang pertama fikirlah cari makan. Memikir cari makan. Mugi bubuh balut dengan agama, mu kata cari rezeki. Walhalnya benda sepatut mu fikir yang pertama sekali celak mata pagi ke dia. Mana aku nak sembahyang subuh pagi ni? Aku nak sembahyang subuh mana? Tapi memikir tentang urusan kerjamu nak cari makan. Terlupa bahawasanya Ya Razak yang memberi rezeki kepadamu aku. Di sinilah bermulanya segala-gala keberkatan dan kerahmatan. Membongga ke cari makan. Kerana manusia bagi jawatanmu pergi. Tapi jawatan aku beri kamu mutak punggung. Mana jawatan aku bagi kepadamu? Muslim dan mukmin. Kalau mu memahami hakikat jawatanmu muslim mukmin, mana pejabatmu? Sudah tentu pejabat orang mukmin ialah masjid. Mu mari panjat sini dulu. Usalli fardhu subhi raka'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Kalau mu memahami hakikat jawatan dia, mu terlupa yang aku yang memberi rezeki kamu, tapi mu nak cari rezeki. Sedangkan akulah segala-galanya. Di sini bermula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolong builah ilmu kepada kami ya Allah. Ilmu jadi bapa, ilmu jadi ibu, ilmu jadi anak, ilmu jadi suami, ilmu jadi isteri, ilmu jadi penjawat awam, ilmu jadi ahli qaryah. Ilmu aku di atas muka bumi, mutalabi ilmu. Wariskan tayyibah, kalau mu nak bagi rezeki kepada aku ya Allah, bagilah rezeki yang penuh tayyib, halal dan berkat. Aku tak say yang halal saja tapi tak berkat. Kerana rezeki yang halal belum tentu lagi berkat.
Tetapi rezeki yang berkah automatik halal. Cipi dia. Orang tukar taki. Halal mencari makan tu. Mu tak curi hak orang walaupun 1 sen. Mu tak tipu orang walaupun 1 sen. Kerja sungguh. Tapi mu sembahyang ke tak? Zuhur ke tak? Asar ke tak? Halal tapi berkat ke tak? Kalau mu nak tahu rezeki mu berkat, jak pada muda sampai tua mencari makan. Mu kumpulkan segala-gala pitih mah mu harta mu, nak tahu berkat ke tak? Mu kau dekat dengan Allah Taala. Kalau mu kau jauh dengan Allah Taala, tanda rezeki mu tidak berkat. Memiliki kenderaan, memiliki rumah besar-besar, memiliki segala-galanya, menyebabkan mudah kena mari untuk mengikuti Allah Ta'ala. Kalau payah 1001 alasan, rezekimu tidak berkat. Nampak? Rezeki yang mu dapat tu nak yakwi bukan rezeki namanya, iaitu istidraj. Mu yang mulut kata rezeki, pada aku bukan rezeki, itu istidraj. Pasal mu kau jauh. Nak tahu omongmu ni kau tua kau berkat kepada omongmu, kau tua kau nak mari jemaah, kau tua kau nak mari masjid, kau tua kau nak mari dengar, kau tua kau nak baca Quran, kau tua kau nak belajar agama, kau tua kau nak faham agama. Celah tu omong tua mu berkat. Tapi kalau mu di omong tua ni baru tak jumpa tangga masjid, pintu masjid lagi, wali'asubillahi min salik, minta Tuhan jauh. Mutasassahulah hartamu banyak melangit secara mana pun. Memiliki tanah situ, tanah sini, kedai situ, kedai sini. Mutasassahulah. Semua itu akan jadi pusaka pada manusia yang hidup. Faham saya? Gau dia membawa. Tanda rezeki berkat lagi nak yakwi, memudah sedekah. Memudah sedekah. Sedekah yang paling besar sekali zakat. Muslimin muslimat semua selalu ambil ayat dalam kuliah hamba. Bapa mak dia buat khutbah, di akhir khutbah yang pertama 2-3 kali dia ulangi. Bila masa dia ulang berkaitan dengan rasuah, bila dia ulangi berkaitan dengan penyalahgunaan kuasa, bila dia ulangi berkaitan dengan harta kita, ada harta orang. Bila? Sejak daripada mula-mula khutbah dulu sampai ke hari ni kan? Cuba kita fikir betul-betul. Kebelakangan ni sahaja 2-3 kali ni disebut. Ini menunjukkan benda itu serius. Sebab itu Ma'ik mengulang-ulangkan benda tu. Ramanya berlaku nak jadi penyelewengan, rasuah, menakutkan. Bila kakak ni merebak, dia akan menghancurkan bangsa dan negara. Sebab itu majlis ulang-ulangi dalam khutbah tu. Penyalahgunaan kuasa. Ramai orang yang tidak keluar zakat, tuan-tuan. Di ujung-ujung kampung sana masih lagi confused tentang zakat padi dan sebagainya. Masih lagi tidak faham lagi. Sepatutnya nak ayat ni, kita ada pegawai zakat dan pegawai zakat mana. Programkan setiap masjid-masjid panggil pegawai zakat, beri penerangan berkaitan dengan zakat kepada anak ukir. Hak kita baca kitab itu kadang-kadang sebentar tu yang ngori Isa. Tapi bila pegawai zakat mari, dia akan terangkan, siapa zat? Baru masyarakat nampak. Orang Tino dengan bagai kemah dia, orang-orang kampung dengan padi dia. Masa amuk tugas dulu muslimin muslimat, amuk panggil pegawai agama, pegawai zakat, di seluruh peldah,
tolong royak pada penokor-penokor, bahawasanya dia kena buat keluar zakat juga, hasil daripada perniagaan sawit dia. Syabas dan tahniah. Masa tu Ustaz Mustazah yang jadi pegawai zakat, dia bawa van dia, tunggu hari penokor terima gaji. Alhamdulillah. Kita kena bagi penerangan pada masyarakat. Nak beri berkat rezeki kita, mudah sedekah. Tanda rezeki yang berkat yang ketiga, kita mudah bersyukur. Syukur tuan-tuan, alhamdulillah. Tak ada sebab tak boleh mari jemaah. Nak royak kata tak ada kenderaan, Allahu Rabbi ya Karim. Nak kata gelap, jak daripada atas rumah sampai ke masjid celuh. Nak kata seluk, kalau orang zaman dulu becok dan sebagainya, tak sepanjang jalan sampai ke atas masjid, tak ada sebab. Naik atas masjid pula tengok, tak cukup sebutir kipas, bubuh ekong lagi. Tak cukup sebutir ekong, ketar berbunyi, pak kecing-kecing, pak kecing-kecing, pak kecing-kecing. Nak ke dia lagi? Tak ada sebab nak gitu. Tak bersyukur lagi. Tanda rezeki yang keempat, keluarga kita bahagia. Di sisi Allah, bukan di sisi kita. Antara ciri-ciri keluarga bahagia, anak kita lekat semaya 5 waktu. Anak kita reti baca Quran. Muslimin muslimat mati Allah Ta'ala, ramanya anak-anak yang tidak semaya subuh. Ramanya anak-anak yang tidak semaya subuh. Kerja siapa? Nak pastikan anak kita semaya subuh. Ustaz Jekoh ke, Ustaz Fadain ke, imam masjid ke, maik ke, sedangkan anak berada di rumah waktu itu. Anak pergi nuntut ilmu, nurullah. Anak turun daripada rumah dengan tidak semaya subuh. Logik dia akal ke tak? Nak pergi nuntut ilmu, anak tak semaya subuh. Kerja siapa nak pastikan anak semaya subuh? Guru yang pertama dalam hidup kita iaitu ibu dan bapa. Kita ni okey dah kita mari semaya Jumaat tak satu dah. Lama bunyi orang rempeh mari. Tapi atas rumah kita sebutir sekolah nak ya jak daripada tingkat 1 sampai tingkat 5 di Kelantan kita ni, bila pengetua dia mengedar surat borang siapa yang cukup semaya 5 waktu, Allahu Rabbi ya Karim, pengetua dia royak Ustaz Muhtar, sore habuk tak cukup. Padalah kalau 1001 persoalan yang berlaku, pasal kita lari daripada alignment yang Rasulullah bawa. Ajar anakmu semaya dirikan tiang agama di umur 7 tahun, 10 tahun bahan. Siapa dia bawa anak dia 7 tahun mari semaya subuh? Tak ada nak bawa anak lagi lah ni tuan-tuan. Nak erik hak tua biar mari pun satu hal. Sehingga diprogramkan menjumaatkan subuh. Bukan nak suruh hak budak-budak tu mari, hak tua tak si mari dah. Belum lagi kita nak pergi kepada budak-budak biar mari bermula sekolah sini. Lepas pada sini baru pergi sekolah. Tak lagi, nak erik hak tua tu pun berubah. Sebab itu diprogramkan menjumaatkan subuh 2-3 malam baru ni. Termasuk semalam kata selangkah lagi kita bukan menjumaatkan subuh, kita merayakan subuh di pagi Syawal. Merayakan subuh di pagi Syawal. Anak cucu natu klip belakang malam raya. Semaya subuh 1 Syawal, tuan-tuan boleh pilih orang. Semaya raya pak keluar. Jadi budaya. Subuh tak hari. Tukar takir. Fikirlah lagu mana kita nak memprogramkan
supaya pagi Syawal itu, subuh pagi Syawal, merayakan natu 5 orang, cucu kelik juga, tak kena lagu dengan popok tak hari, sibuk melaya cucu waktu malam raya. Tubik Rizal Ramadan film gagal. Masa forum dengan Ustaz Haji Abdul Rahman Husin Arwah, pengurusi Falak Syar'i Malaysia. Tajuk dia Haji yang Mabrur dan Umrah yang Mabrur. Amo masih segar dalam ingatan. Forum itu dirakamkan di IPD Aceh. Masa tu amo moderator. Amo tanya Arwah tu, bahasa mudah ni, Ustaz, lagu mana kita nak tahu haji dan umrah kita mabrur? Dia pun buat bandingnya. Dia kata supaya kita belajar sekolah. Sebelum peperiksaan, kita study, baca buku, mutalaah, tuition dan sebagainya. Sampai hari peperiksaan, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 7 hari, 10, ikutlah berapa hari. Result dia boleh 10 nutubik. Kita pergi Mekah gitu kat dia tu. Sebelum kita pergi haji dan umrah, kita study, kerusuh, tanya orang hak kita, baca buku, persediaan nak pergi umrah dan haji. Bila sampai di Mekah dan di Madinah, duduk bilik peperiksaan. Result dia bila balik tanah Yawi balik. Mu periksa Gabriel Mekah, periksa semaya Jumaat. Periksa Gabriel Mekah di Madinah, mu periksa sedekah. Periksa semaya Jumaat, periksa baca Quran, periksa sobat, periksa gotu, periksa gun. Pun bila mau balik, seminggu aja khabar hak mu periksa tu semua tak lulus belakang. Kesan daripada haji dan umrahmu itu tak ada kau sekarang. Anak kita pergi periksa, you periksa dulu 3 hari. Kelik tanya subjek matematik boleh buat, tanya BI boleh buat, tanya BM boleh buat, tanya gotu 5 subjek boleh belakang. A dah habis. A dah. Oh, Tobik Rizal bulan 10 ni A lah. Habis royak ya nak ngaji mana? MSN, sekolah sains, abah ada kabel. Kabel. Bom bulan 10 Tobik 15I. Subjek 15I. Kutip mana I? Kutip hak I saing buat kelik. Habis nanti dalam hotel kita maruhkan anak kita. Kita gitu juga. Pun balik umrah, balik haji. Bila orang pergi ziarah, Allah hambus sana. Pukul 3 pagi yang begitu. Subuh pukul 5. Syukramu. Lepas pada tu kan, lepas subuh hamba tak turun baca Quran dalam kampung. Hamba pergi zuhur hamba tak kelik, tunggu asar. Alhamdulillah 5 waktu. Kelik kampung sewaktu tak mari. Tak payah marilah pukul 3 pagi esok, mari orang bel tak apa dah. Dia pun jawab, "Moga Mekah kita tak ada buat kerja apa ustaz? Sini moga tak kerja." Siapa dia suruh mari pukul 3? Orang bel mari. Sudah tu email risalah, doa sendiri pergi je. Kelik cerita habis neruh, mih-mih. Tak ada cacat sikit rambut buat kerja sana. Kelik-kelik. Rizak mu tengok sini. Mabrur kedek. Dia royak gitulah dalam forum tu. Amu tulis siapa ya? Dia lah kedek tak tahu lah. Kenapa? Bahagia kedek ku agama. Kamu nilai bahagia ke dia? Kalau anakmu tidak mendirikan solat, sebab itu Nabi kata umur 7 tahun, bawa marilah masjid. Ada orang kata, 7 tahun ustaz,
Yang mengatuk budak pagi gapo begini begitu, pergi pun bukan semaya, pergi tidur. Mak begitu gak begitu. Amu kata tak apa. Biar dia mari tidur sini. Biar dia mari tidur sini kata. Ajar dia bangun pagi, biar dia mari masjid pagi. Biar tidur. So kau budak, hak umur 7 tahun tidur subuh. Hak tua ngorek ni tidur dah. Orang buat kuliah lepas maghrib dah. Hak 70 tidur dah. Belum subuh. Celek dah nampak. Jangan aku tak tengok. Duk kira hak 7 tahun tidur, hak tua ni pun ada. Tak Assalamualaikum tidur selalu dah. Ambil pun tempat sedap dah tu kan begitu. Dia ambil kira tu nak begitu. Tahu maaf lah kebetulan kejut dah ni. Nak begitu. Mu yakin mati tapi mu banyak suka. Nampak? Amu tengok amu tuan-tuan tengok tuan-tuan. Sehari aku kerja apa aku buat? Kerja yang menjurus ke arah aku suka. Bukan Allah Ta'ala suka. Bukan Allah Ta'ala suka. Hak kita suka. Allah Ta'ala suka bila mau bangun malam mau baca Quran. Ustaz Ahmad Dasuki kata ke dia tuan-tuan dalam kuliah dia. Tak adalah waktu yang paling menenangkan, yang paling afdal baca Quran iaitu bacaan sebelum subuh. Ini saat yang paling menenangkan jiwa. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awinkus minhu qalila auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Allah Ta'ala ayat dah sikit sangat. Hak bangun dini hari, hak bangun baca WhatsApp amal. Dini hari duk serih. Bukan salah tuan-tuan, takut ada berita kematian ke apa tengok kita tidur kan. Ya Allah. Quran. Sudah itulah jiwa itu. Ala bisikrillah tatmainul qulub. Tak adalah jalan mencarilah jalan kecuali kalau mu mengingati aku. Kalau mu nak ingat aku, mu bacalah surat cintaku padamu. Mana surat cintaku padamu iaitu kalam aku Al-Quran. Beruntung orang jadi Tok Bilal. Pasal dia akan pendengarkan bacaan sebelum subuh. Tarhim dan sebagainya. Beruntung. Tapi oleh kerana Tok Bilal banyak kerja, dia sat kontrak. Dia gecong. Dia tak ada nak baca. Pasal dia banyak urusan. Pasal dia nak duduk alik belakang, dia nak contoh. Nak ambak nyamuk takut ketik tu email. Gani pun bunyi tok masuk waktu dah. Basuh lebih korek. Naik Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan setakat orang tak mari, melekat pun lari. Pasal bau saat ngejong. Tapi bukan Tok Bilal sini mana tu. Ngomong Tok Bilal ustaz malam ni. Dah. Butung je nak orang Tok Bilal. Kita pun cuba muhasabah diri kita. Aku memulakan kehidupan aku dengan kita ke depan. Masjid pada Pak Ahmad tuan-tuan, pagi Jumaat baru ni khatam kali yang ke-11. Pembacaan Al-Quran selepas pada subuh. Kali yang ke-11. Tu email baca semuka setiap pagi. Kecuali pagi Jumaat dan pagi Sabtu pasal ada kuliah subuh. Tu email tahu pasal orang ramai ada komitmen banyak urusan. Nak memulakan kehidupan pagi itu dengan semaya Jumaat subuh, bermula dengan infak sedekah subuh dan memulakan kehidupan dengan kalam Allah. Berkat kita. Tunggu dalam pada uniform. Sedangkan dia kerja kata baru.
Tunggu. Pasal lepas pada tu imam baca banda bergantung. Tapi dia tak tunggu waktu. Putus baca, dia bertutup, sipah. Dia pun tak kata pun. Dalam keadaan ini. Dia nak memulakan kehidupan dengan kalam Allah. Berkat. Sebab dalam kitab Fi Fadilatil Quran disebut mahfuz daripada satu hadis. Satu hari, satu malam, ke mana-mana pun kena baca Quran. Paling kurang 10 ayat satu hari, satu malam. Orang yang tak baca Quran 10 ayat satu hari, satu malam, orang itu dikuasai oleh syaitan. Rumah tangga yang tak dibaca Al-Quran, rumah tangga itu akan dikuasai oleh syaitan. Kampung halaman yang tak dibaca Al-Quran, paling kurang 10 ayat satu hari, satu malam, kampung halaman itu akan dikuasai oleh syaitan. Ulama mentafsirkan dikuasai oleh syaitan, bukanlah hak masuk atu tu, tak. Maksud dia dikuasai oleh syaitan ialah 3 perkara. Pertama iaitu tentang pemikiran dia. Fikiran dia dikuasai oleh syaitan. Dia akan mikir cara nak cari makan, nak suka, nak hibur, nak seronok. Ni. Perkataan dia dikuasai oleh syaitan. Kecek dekat niti atas kakah-kakah tak comel semacam. Tak padan dengan tumbuh. Kecek. Perbuatan dia dikuasai oleh syaitan. Patut omong supaya kita ni nak yakwi ngorik duduk mana? Zuhur duduk mana? Asar duduk mana? Antara ngorik dengan isya duduk mana? Tapi bila kita dikuasai oleh syaitan, tak padan dengan omong kita duduk tempat tak comel. Ini dikuasai oleh syaitan. Maksud dia gitu. Rumah tangga yang tak dibaca Al-Quran 10 hari, satu ayat, satu malam, rumah tangga itu akan dikuasai oleh syaitan. Mak tak baca Quran, pok tak baca Quran, anak lebih lagi, akhir sekali rumah tu gini. Mikir cakap nak seronok, nak berhibur, nak keduniaan sahaja. Bini sekian ribu, tok laki sekian ribu. Ekonomi keluarga, alhamdulillah. Tapi anak tak jumpa 5 waktu. Nah, ini dikuasai oleh syaitan. Kampung halaman yang tak dibaca Al-Quran paling kurang 10 ayat satu hari, satu malam. Kampung halaman itu akan dikuasai oleh syaitan. Sebab itu muslimin muslimat, Masjid Muhammadi amba dilahirkan di kampung Datuk Adika, kat Kusmara, kat rumah kuli, kat Rambau Jefsan. Tempat amba jemaah Masjid Muhammadi. Daripada amba reti kecil lagi, selalu amba dengar di Masjid Muhammadi akan pasang ngaji Syekh Mahmud Al-Husain Piritan. 10 minit sebelum masuk waktu, arwah Bilal Haji Mukhtar. Bila Haji Mukhtar tak ada, ganti Haji Nordin. Bila Haji Nordin berhenti, ganti arwah Haji Rahim. Ganti sampai ke hari ni mesti 10 minit sebelum azan mesti secara live baca Al-Quran. Seluruh pelosok bandar Kota Baru didengar ini kalam Allah. Nak ya. Berkat kata. Kerana dalam kitab Sirah Salikin, dalam bab adabu bi tilawatil Quran, syaitan akan lari 2 kali. Dia lari sejauh-jauh. Yang pertama dia lari bila dengar orang bel. Dia akan lari sejauh-jauh mana sehingga dia tak dengar bel. Dan tidak pelik kebelakangan ini ada di taman-taman yang warning pada yang tak kuasa. Jangan bel derah pagi subuh hari nak tidur. Mic tu masuk dalam, ganggu orang tidur. Lama dah tok bila bel. Suh semaya satu suh juga. Teruslah awak ganggu anak-anak orang nak tidur. Taman tu majoriti orang Melayu yang beragama Islam. Nampak? Berani dia kata gitu. Jelas pasal Sirah Saliki kata syaitan dia akan lari sejauh mana. Dia tak sebenar dengan orang baik. Yang kedua, syaitan akan lari
Bila dia dengar kalam Allah Quran. Sebab itu kelas Quran ayat we pung bunyi kelas Quran pakak apa tak mutu selalu. Setan tu. Setan tu. Nampak? Oh, setan pada dalam masjid juga. Memang. Kalau macam mana dia nak goda kita dalam semaya? Pung bunyi Quran ya. Mutam mepe. Tinggalan ni orang. Setan. Oh, parut ustaz ni. Parut tak parut tak betul. Sebab itu dalam satu masjid yang ada ekong lagu ni. Bila amo baca kitab tu, amo kata malam ni amo baca kitab surah sedikit. Amo kata malam ni siapa dia lari, setan. Ambil Quran seseorang amo kata. Comel tengok dia cucuk. Banjir 2014 habis syarikat buat mari Quran di masjid. Jadi hiasan. Tak ada seorang abuk pun baca. Kata malam ni ambil seseorang. Siapa dia lari setan. Pakak dia ambil lah seseorang. Dalam ramai-ramai tu ada kat dia tak ke. Mokok apa kata nak kuah nak suruh ambil gatik. Amo pun lelok baca kitab padahal tak ada date dalam tu pun. Amo tahu dia pun tak erti baca kitab. Ada juga setan yang tak takut dengan Quran, setan tua. Mutam tengok ngakuk gami kata alhamdulillah. Tengok hari ni ada pula seorang nak kata ke bio tak tahulah ni. Ada hamba Allah Taala pun seorang tu Allah Quran. Dia pun pegang bila-bila muka masal. Setan pegang Quran. Ama kata malam ni kitab dalam Sirah Salikin kata adab baca Quran duduk dalam saf. Dalam saf. Pakak duduklah. Malam ni mudah yang amba kata. Amba baca dia mana tu ya. Bukan baca seorang-seorang. Amba baca tu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qamatu. Bismillahirrahmanirrahim. Qamatu. Alhamdulillahirabbil alamin. Qamatu. Waladdallin. Qamatu. Muka ramah-ramah kan bunyi seputih. Kita mulakan kata Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ramah-ramah. Zalikal kita hok panggil tamu kerak sampai ke ayat yang ke-25 sampai satu makra, satu bintang. Wa basyiril ladina amanu wa amilus solihat ila akhir ayat. Habis tu sadaqallahul azim. Am kata dia al-yawma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Hari ni ya Allah jadi saksi dah ya Allah. Tangan aku pegang Quran. Berapa puluh tahun yang lalu aku pegang Quran. Ketika mu ayah aku ada dulu. Zaman aku kecil. Lepas pada tu aku membesar cari makan tak pegang Quran. Malam ni aku pegang Quran. Pohon aku ribu Quran. Telinga aku dengan Quran. Mata aku tengok Quran. Kaki aku melangkah ke halaqah Al-Quran. Cuma saja ya Allah, aku tak boleh kata katub lama tak baca. Amo kata ibu-ibu dan bapa jadi saksi dah malam ni. Kalau kita mati malam ni, saksi dah kita pegang Quran. Kita dengar Quran, ribu Quran dan kaki kita melangkah ke halaqah Al-Quran. Sudah mulai masuk esok. Esok ke geger ke dah. Ngaji lagu ni kau jolo ramai-ramai. Ni ngaji seorang-seorang kita tak kenal lah mah. Ngaji ramai-ramai baca dah. Tepat kena tu derah, pak tak kena senyap. Dia pun royak timeh. Buat sepah Ustaz Mukhtar buat tu. Ngaji ramai-ramai lagu ni baru suka tu imam. Apa lagi tu imam orang ngatuk suruh batal. Ambil hari Selasa malam Rabu, nama program dia membudayakan Al-Quran. Bukan baca seorang-seorang, ramai-ramai baca. Tu imam baca tu, tu imam baca tu, tu imam baca tu. Oh ramai mari. Tak ambil dah Quran masjid, bawa Quran sendiri dalam beg. Ada rahat.
Bapa pasal nak tanda, minggu depan nak baca hak lain pula. Tik email royak dah baca bunga ni ke bunga ni. Klik rumah ada exercise. Pasal dia tahu dah minggu depan nak baca bunga ni ke bunga ni. Klik gakak dah bini kata walaqah derah mak mutah. Kita ngelamu tak kata walaqah ataina bagi mak ustaz tak gitu. Apa? Bagaimana kita nak ajak ahli jemaah, ahli qaryah kita, masyarakat kita biar tengok Quran dan berada dalam halaqah Al-Quran. Dan dia berazam untuk khatam 30 juzuk. Talaki dengan imam. Sehingga email royak minggu depan ambo tak ada tu. Hari Selasa malam Rabu tak ada. Ambo nak pergi rumah anak ambo di Putrajaya. Oh, tu email pun tak ada malam lain. Pergi hari Khamis. Nah, hari Selasa malam Rabu kan ngaji. Dia kata, ini perkembangan baik ni. Selalunya aku marah kamu tak ngaji, ni mu marah aku pula. Dia kata tak apalah, hamba ejah pergi kami. Oh, ada orang lain cuk nak tinggal satu orang Rabu. Kita nak ngaji dengan dia. Ini bunyi. Dia pun ayat selesai dia. Pergi ngaji. Pergi ngaji. Aku tak kenal juga. Bukan kena belakang. Hak sebelum aku tak bunyi langsung kan. Takut aku saya nak suruh baca seorang. Duk. Wajib duk. Wajib duk. Kalau dia suruh baca seorang menggocoh aku. Menggocoh aku. Ya kau. Allah Rabbi ya Karim. Gu tika serupa gajuh atas belakang 7 ekor nak pergi. Pergi ke duk. Pergi kita duk. Gitu. Pung dia pergi duduk hujung belakang tu belakang. Bukan hak belakang ni dak dia duduk tu ngati rasa. Kalau tu imam suruh sore pung wala ambil air sembahyang balik. Dia berkata, esok ke buat dia kata, oh terima kasih ha. Ngaji lagu tu ni. Oh rugi aku tak mengaji awal. Itu lama aku ayat. Ayat tak apa mengaji dengan aku lepas ni. Sedap hati. Mungkin nak ke? Aku berkurang juga bom aku. Aku sekali kau ramai mai sembahyang. Malam Selasa, malam Rabu, nama dia program membudayakan Al-Quran. Do email tak ada nak ulah, nak ayat ikhfa ke apa tak ada. Tak sedut ikhfa lah. Tak tahu ke ikhfa ke apa, asal boleh kata satu rahmat dah. Dia nak ikhfa tak ikhfa, dia cari tok guru lain. Maknanya masjid menarik menjurus supaya orang berada dalam halaqah Al-Quran. Mudahkan mereka. Hak dia nak lebih lagi, cari tok guru lain. Dia nak tahu kolima dan whatever benda-benda lain, cari tok lain. Tetapi kita nak menyuntikkan hati biar dia berada dalam halaqah Al-Quran. Kerana orang-orang yang tidak Islam kategori, dia kata mudah, dia kata orang Islam. Jauhkan mereka daripada Al-Quran. Bukan jangan dia nak amal, baca pun kita jangan dia baca. Kerana orang Islam bila dia baca Quran, Allah Ta'ala akan mantapkan keimanannya. Kerana Al-Quran itu mukjizat. Tengok pun boleh pala dah. Ni kan pula dia kata. Apa lebih lagi kalau dia amalkan, sudah tentu lebih pada itu lagi. Maka kita kerikkan satu benda supaya mereka jangan baca Quran. Kerana bila umat Islam tidak baca Quran, dia akan lari. Alignment dia akan lari. Balancing dia akan lari. Jadi bila kita tahu strategi dia gitu, kita kena agak orang seramai biar baca Quran. Maka langsunglah buat Al-Quran hawa dan sebagainya. Alangkah comel lotenya kita. Dalam seminggu ada satu malam, nama dia malam membudayakan Al-Quran. Antara Maghrib ni Isya pun masih Isyak berarti. Hak panjang tu kerak. Mungkin mencetuskan hati di kalangan mereka ini. Bila dia tak boleh baca Quran, dia duduk pegang saja. Mungkin lepas pada ni, Tik Imeh. Hari gambar dia, Tik Imeh ada peri, Tik Imeh. Amu nak suruh kita rumah hamba, ngajar rutin hamba dengan hamba. Tik Imeh kata, hamba lepas asar,
Ada peri sikit. Oh tak apalah Tok Imeh kita mahu dah ngajar dah. Tok Imeh royak yang nak berapa. Apa bisa ganti Tok Imeh. Nampak? Tak malu ke kita nak ngadap Allah Ta'ala dalam keadaan kita tak pandai baca Quran? Tak malu ke? Aku beri umur kamu 60 tahun, 70 tahun, Quran aku tak pandai baca. Mudah ke dia tanya? Mudah ke dia? Mu mati nanti nukan nakir nak tanya ma imamuka. Mu nak jawab Quran, mu baca pun tak reti. Tak malu ke? Anak pergi sekolah, jak dia 1 sampai 7 ni. Khabar-khabar cikgu royak minta maaf abang. Anak abang tak boleh tulis, tak boleh baca. Kena duduk kelas kau. Gelak kita. Enggak ke dia tahu. Aku congik atas. Habis kakak. Tak boleh baca, tak pandai menulis ke apa begini. Gendong anak wakili. Belah-belah ngepet. Habis oleh hotel sebutkan. Mung siapa dah mahu tahu. Ambil mak mung anak demo. Bodoh apa tak? Apa demo? No demo. Bini kata kecik model sikit ayahmu. Kita ada juga putih, lukisan. Bapa gitu mu. Malu aku cikgu royak tak sanan nulis tak nak baca. Ni tahu juga dia. Kita tu hari umur 60 tahun, 70 tahun Quran tak pandai baca. Tak malu. Tak ke dia? Mungkin tersentuh hati berasa nak ngaji. Carilah Tok Imeh, carilah ustaz-ustaz yang ada. Di bandar Kota Baru ni Allahu Rabbi ya karim. Pitih boleh cari kita kata. Sipai tukak sipai kanuk sipai kakak lain kita boleh beli. Nak bayar sagu hati ke guru Quran ngajar amal sekelanunya. Berapa nak? Amal malu ngajar Allah Ta'ala kalau tak pandai baca Quran. Pun pada takdir lah ngaji-ngaji tak ada habis. Tidak semesti habis. Tak semesti habis. Royak Timih yang nak start alih waktu. Pun alih batasan siapa kajing yang kekoh kajing mati. Tak kisah. Maknanya mu ada usaha untuk belajar Al-Quran. Allah Ta'ala nak nilai ni iaitu kesedaranmu tu hak mahal ni. Hak 30 juzuk bab lain, tapi kesedaranmu, keinsafanmu menangis di hadapan Allah Ta'ala. Aku tak reti baca Quran ya Allah. Ni hak mahal. Seorang pemuda dia lalu ke kubur. Dia tengok satu kubur keluar cahaya. Tubik cahaya. Dia menyangka ke kubur tu kubur orang alim, kubur tok wali, kubur ustaz, kubur tok imam. Dia pergi ambil kayu dia pacuk, tak pas. Esok cerah tanah dia tanya orang rumah dekat-dekat tu. Dia kata, Pak Cik, semalam mau lalu kat kubur tu, tengok kubur tu ceruh. Tubik nur. Keluar nur. Kubur siapa tu? Pak Cik tu kata, mana? Tu hak mau pacuk kayu. Dia mau tukar tu. Berapa Pak Cik? Tak okey, kubur tu tubik cahaya nur. Berapanya? Kubur sebelah tu dia mau salah pacuk tu berapa? Kubur sebelah tu kubur ustaz tu. Soho ustaz tu TikTok lah, Kelantan FM lah, main camuh di Masjid Mustaqim lah. Supaya fungsi rakyat tadi tak ada orang tak kenal ke apa begini. Tak kira gelap. Gelap kubur tu. Mutukar tu, mutukar. Tak kira kubur tu ceruh. Orang kampung tak ada orang tak kenal. Semaya tak ada khuanu ke apa. Tak kira tubik nur tu. Tak jolo Pak Cik. Duk jolo. Aku tahulah dia orang kampung aku. Metalah sekali dia kata, "Ginilah kamu tak percaya, kita tanya bini dia." Bini dia hidup lagi. Takut di rumah dia nampak tubik luar ni bodoh, nampak takut di rumah duk semaya apa pergi wasabeh pecuh. Siapa wasabeh? Dia tanya dia. Pakat gila apa di mana orang ni? Bawa orang ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lalah kali bini dia pun tubik, bini arwah. Kejut. Dia tengok orang kampung 4-5 ni orang patah dah dia tak kenal seorang. Orang ingat kena orang nak dia orang nak main minta dia. Orang dia mutunggal. Tok Imam kata dak, bukan nak mari minta mu. Siapa duk nak kat Chelsea pun belok. Bojai pun pecuh, jerit dengan suka. Dia nak mari tanya mum.
Dia lalu ke kubur, mana dia kata kubur tok laki muntubik nurullah, cahaya. Tak tahulah takut tok laki mu domoh semaya tak tidur-tidur ke wastobeh besar balagoh tahulah domoh. Mak begitu. Bini pula yang kisah bini kata gapo dia? Tubik cahaya api kau. Dia bini pula Allah. Orang-orang nurullah dia kata cahaya api ni apa ni tak betul. Penak boleh bini secara tunaya. Jangan kak, tubik nurullah sungguh. Tak logik. Kak kenal lah tok laki kak ngau berumah lama dah. Tu kena cahaya tubik. Semaya pun nak gitu. Kalau kak ingat molek kak amalan dia kak. Amalan apa tok laki kak. Dia pergi juga ngori isonya masjid mak gitu. Tapi kak duk perhati bila kali dia balik semaya iso, kak ajak makan nasi dapur, dia masak lebih dik dulu. 5 minit 10 minit dia balik. Baru dia tubik pergi makan dapur. Malam esok ajak lagu tuyuk. Ngelah kali kak malah hajuk dah, kak tahu dah. Bila dia balik masjid maisa masak lebih. Kak rasa tak sedap. Bapa kelik masuk bilik, Kak pun takut kau ada hak muda bawa katil kau lemah. Kak tengok rupa-rupanya dia ambil Quran atas rak tu, dia tengok dia balik. Dia kata dia, minta maaf Quran, aku tak pandai baca. Meniti air mata. Melesok dia balik pula kata gitu pula. Setiap helai yang dia balik tu meniti air mata. Gelembung-gelembung bekas air mata. Pemuda ni kata ke dia, itulah kak. Tangisan dia itu, titikan air mata dia itulah yang menyebabkan Allah Ta'ala jadikan nur. Kerana mari daripada hati kecil dia keinsafan. Orang tak tahu nostalgia hidup dia. Orang tak tahu sejarah hidup dia yang menyebabkan dia tak pandai baca Quran. Naluri manusia bila dia sampai tua, pergi masjid, orang pergi masjid nak pergi ratek. Orang baca Yasin malam Jumaat, dia pun pergi ratek sedangkan dia tak boleh baca. Hati dia menangis. Tangisan dia itulah yang Allah Ta'ala gantikan dengan nur. Jadi tuan-tuan tak payah ngaji, klik belek jerit 2 minggu lagi dengar ambo tak lejek. Ayuh ta mari ngajar, bukan ayuh ping, ayuh ta. Bapa yang kubur ustaz tu gelap. Bapa gelap. Sedangkan baca Quran mih putih imam Mekah. Ustaz baca Quran dia pandai. Siap dengan lacah, fasahah, tapi ustaz baca dengan takabur. Ustaz baca dengan riak. Ustaz baca dengan sum'ah. Ustaz baca dengan ujub. Allah Ta'ala tolong amalan ustaz. Hak ni memadai dengan gitu Allah Ta'ala gantikan nur. Alangkah comelnya kalau ustaz ni dah Allah Ta'ala bagi ilmu Quran pada dia, betulkan bacaan kerana Allah Ta'ala lillahi ta'ala. Alangkah comelnya pakcik ni bukan takat jerit saja dah, mula melangkah kaki mencari guru untuk belajar Al-Quran. Nampak? Ada tak pada kita? Tak malu ke kita nak ngadap depan Allah Ta'ala kita tak pandai baca Quran? Kakak lain kita tak pandai kita cari tok guru. Tak pandai bawa kereta kita cari sekolah driver. Tak pandai masuk kita masuk kelas masuk. Tak pandai gotu, tak pandai goning kita belajar. Tapi tak pandai baca Quran, tidak ada inisiatif kita. Jawablah kita depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muslimin muslimat semua. Dan oleh kerana 9 lebih cukuplah setakat ni dulu. Hak mana pula nak begitu? Tahu fungsi kita ambo dia tulis gitu. Padahal dulu tuan-tuan gitu. Tajuk dia tak ni. Dah berkaitan dengan Rasulullah sebagai contoh. Orang tak tahu tajuk dia amun royak nak amun nak. Ya, maaf. Minta maaf lah kalau tak masuk kelekoh malam ni. Kita duk tunggu ni nak dengar cerita Nabi. Ambo pergi bahas kedai mung tak begitu. Tak apalah dah nak gitu.
Jadi hamba rasa itulah saja yang mampu hamba sampaikan pada muslimin muslimat semua. Dia mengikuti live hamba ni, hamba ucapkan terima kasih kerana sudi bersama setiap masa dan ketika bersama live hamba. Dan hamba ucapkan terima kasih kerana memberi sumbangan kepada masjid hamba dan juga diri hamba sendiri. Allah Ta'ala saja yang dapat membalasnya. Kerana muslimin muslimat semua, hamba ada bawa tabung tu. Tabung Masjid Al-Hidayah Tok Wei Ahmad, masjid itikaf hamba. Minta maaf sudah. Hamba ambil masa seminit dua tu.